bersama saya Amy Muhammad dalam Superwoman Talk. Okey, hari ini saya nak membawakan anda untuk mengenali seorang ikon usahawan yang juga merupakan seorang pioneer dalam bisnes kecantikan. Siapa lagi kalau bukan Datuk Junaidah Kitik. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Amy. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Okey, Datuk, kalau boleh ceritakan bagaimana perkembangan Datuk sekarang dalam bisnes? Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih bila Amy kata nak jumpa saya tu, nak buat Superwoman Talk. Ya Allah, I ni bukan Superwoman Amy. Segan akak tahu. Akak ni orang biasa je, tak super lah Biasa je. Apa yang Amy tanya tadi, buat masa sekarang akak tetap menjalani perniagaan akak seperti biasa. Perniagaan di wajah, produk kecantikan ni dah bertahan lebih daripada 33 tahun ni Amy. Kami dah mempunyai pelanggan-pelanggan yang setia bersama kami lah. Jadi daripada saya muda sampai ke saat ini saya masih bekerja. Memang orang berniaga ni tak ada pencennya Amy. Okey Datuk, sebagai seorang pioneer, sebagai seorang yang dah makan garam dah lama dalam dunia perniagaan, dah melalui berbagai cabaran, bagaimana Datuk melihat situasi bisnes sekarang? Saya dah berniaga tu dah lama Amy. Dah 33 tahun lebih dah Amy Dari memang kita dah melalui pelbagai Amy jatuh bangun dunia perniagaan. Memang dulu perniagaan ni cabaran dia tak begitu terasa macam tidak ada saingan yang banyak Semasa ni saya cerita dalam bidang kecantikan masa tu saya rasa boleh dikira dengan jari wanita-wanita Melayu yang terbabit dalam bidang spa, dalam bidang hair stylish, dalam bidang pembuatan produk, boleh dikira dengan jari Kiranya saya boleh dikatakan di awal-awal wanita Melayu menceburi diri dalam bidang kecantikan Jadi masa dulu ni kita beriklan melalui surat khabar, majalah TV kan. Begitu juga dulu saya bersama Karang Craft sangat lama, boleh kata puluh tahun Amy Dan semua magazin Karang Craft tu boleh dikatakan saya membeli iklan Jadi dengan Karang Craft tu sangat lama jatuh bangun bersama Karang Craft. Karang Craft pun banyak menaikkan nama saya sebagai usahawan masa itu. Jadi sangat berlainan dari sekarang. Sekarang tambah-tambah dah ada COVID ni, kita kena bertukar. Bukan hanya bertukar kepada cara kita mengiklan, bukan kita bertukar cara perniagaan, macam-macam yang kena tukar. Minda kita, apa-apalah yang kita perlu tukar. Sekarang kita tak boleh bergantung je lagi dah pada perniagaan yang sedia ada. Macam saya lah contoh Saya ada spa, tapi spa dah setahun dulu tak boleh buka. Kedai rambut untuk potong rambut ke buat apa-apa lah berkenaan rambut tak boleh buka jadi income di situ langsung tak ada. Tapi kita ada pekerja, kedai perlu dibayar sewa tapi kita kena berfikir apa lagi untuk kita survive diri kita supaya bisnes kita tidak tutup sementara COVID ni settle lah Jadi saya lebih fokus kepada produk. Orang tetap nak cantik, orang tetap nak pakai skincare, orang tetap nak pakai hair care, orang tetap nak pakai kosmetik Jadi kita lebihkan pengiklanan tu melalui online ke, melalui apa saja yang trend sekarang. Jadi alhamdulillah sambutan tu kadang-kadang kita rasa di luar jangkaan. Pada mula kita keluh kesah lah juga kan, susah macam ni yang gini. Tapi bila kita dah melaluinya, kita tahu apa kita nak buat. Kita tak lalui, kita tak tahu apa yang kita nak. Bila kita dah lalui, kita fikir. Kita jangan fikir dah susah lah, tak ada action yang kita buat. Jadi kita perlu lebih cergas, lebih memikirkan apa yang akan kita buat ke depan. Apa saat paling mencabar sepanjang dalam bisnes yang paling Datuk suka lupakan? Sebenarnya orang bisnes ni Amy, cabaran tu sentiasa ada Amy. Macam jatuh bangun perniagaan, macam
kita tak boleh perniagaan kita macam mundur ke kan, macam-macam yang kita lalui. Jadi apa pun jiwa orang berniaga ni Amy kena kuat, kena kental, kena orang kata tak boleh lemah semangat walau apa pun dugaan yang kita ada. Kita kena berfikir, kita kena kuat, kita kena bersemangat untuk menangani permasalahan itu. Boleh Datuk bagi pandangan definisi sebenar usahawan berjaya dan usahawan yang gagal mengikut pandangan Datuk sendiri sebagai seorang pioneer? Bagi pandangan saya, kita orang berniaga ni, kita jangan cepat mengatakan satu perniagaan tu berjaya, yang ni gagal ya. Kadang bila kita tengok orang tu ada rumah besar, ada kereta besar, ada kereta mewah, kerap pergi luar negara, berjenama, menggunakan yang kita dah anggap dia usahawan yang berjaya. Dan sedangkan yang kita nampak dia biasa, kita rasa, kita menganggap orang tu gagal ya. Sebenarnya kadang tidak ya. Kadang dengan ini tidak semualah, kita tak nak menyinggung mana-mana, tapi memang betul lah bila kata orang yang berniaga ni berjaya, of course lah dia mampu beli rumah mewah, dia mampu beli kereta yang mewah, dia mampu pergi jalan makan angin satu dunia kan. Perniagaan dia tu berjaya. Dan kita tak boleh tengok juga orang yang tidak buat seperti itu tu gagal. Dalam perniagaan tidak ada yang gagal sebenarnya. Gagal tu maknanya dah totally tak ada apa-apa kan. Tak. Kadang-kadang mereka berjimat. Kita nampak dia tidak ada kereta mewah, kita nampak dia duduk rumah biasa, kita nampak pergi makan tempat-tempat biasa, dan kita menganggap dia perniagaan dia tidak berjaya. Kadang kita tidak ada persepsi yang macam tu. Kadang orang tu dia berjimat, sebenarnya dia punya simpanan, dan cuma dia ada setengah orang ni dia tak minat nak tunjuk-tunjuk ke kan. Kadang-kadang sebenarnya dalam usahawan berniaga ni tak ada yang kata total gagal, unless bila dia didapati bankruptcy, dia didapati macam-macam lah, itu bolehlah kita katakan dia gagal. Selagi dia tak ada benda-benda itu, kita tidak mengatakan mereka gagal. Bukan kerana tidak ada semua kemewahan itu kita anggap dia gagal, tak. Kadang-kadang mereka lebih kepada bersikap low profile. Nantikan sambungan temu bual Nona Superwoman Talk ini di Instagram majalah Nona esok.